Okey kelas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berjumpa lagi dalam kelas Expert Science. Okey, kita akan sambung dengan PDP yang lepas. Okey, so untuk hari ini kita akan masuk pada tajuk 6.1.4 iaitu fungsi rangka dalam bagi haiwan. Okey, bila saya sebut rangka dalam, ini bermaksud haiwan vertebrata. Haiwan vertebrata terbahagi kepada tiga, iaitu haiwan vertebrata darat, haiwan vertebrata akuatik dan juga burung. Okey, kita pergi kepada haiwan vertebrata darat. Untuk yang pertama. Okey. Ciri-cirinya, ia mempunyai rangka dalam yang sangat besar dan kuat. Okey, fungsi rangka dalam yang pertama untuk menyokong berat badan, yang kedua memberi bentuk badan dan yang ketiga melindungi organ dalaman. Berat badan haiwan vertebrata disokong oleh dua, iaitu lengkungan pektoral dan juga lengkungan pelvis, di mana lengkungan pektoral berada di bahagian hadapan ataupun atas dan juga lengkungan pelvis berada di bahagian bawah ataupun punggung. Okey, yang keempat, kedua-dua lengkungan ini bersendi dengan kaki. Okey, itu adalah ciri-ciri bagi haiwan vertebrata darat. Seterusnya, ia mempunyai sistem rangka dan turus vertebrata, iaitu tulang belakang yang melengkung. Contohnya haiwannya seperti gajah dan juga unta. Okey, yang keenam, Turus melengkung bertujuan untuk meningkatkan sokongan dan juga kestabilan dan untuk mengagih berat ke seluruh sistem rangka. Okey, muka surat sebelah ni menunjukkan haiwan vertebrata darat iaitu seekor gajah, di mana lengkungan pektoral berada di bahagian hadapan yang saya maksudkan tadi pada awak. Okey, kemudian lengkungan pelvis berada di bahagian belakang dan ia mempunyai tulang belakang yang melengkung dan bersendi dengan kaki. Okey. So banyak contoh-contoh haiwan vertebrata darat ni. Selain daripada gajah, antaranya adalah unta, lembu, kuda. Okey, seterusnya haiwan vertebrata akuatik. Ciri-cirinya, ia mempunyai rangka dalam yang kecil dan tidak kuat. So, kita dapat bezakan secara jelas haiwan vertebrata akuatik dengan haiwan vertebrata darat. Yang kedua, ia mempunyai lengkungan pektoral dan lengkungan pelvis yang lemah. Jika kita bandingkan dengan haiwan vertebrata darat tadi, ia memiliki lengkungan pelvis dan juga lengkungan pektoral yang lebih kecil berbanding dengan haiwan vertebrata darat. Yang ketiga, berat badan haiwan disokong oleh daya keapungan air yang memberi daya tujah ke atas. Jadi, berat badannya tidak disokong sepenuhnya oleh rangka dalam dia. Jadi, vertebrata akuatik ini mempunyai daya, kelebihannya dia mempunyai daya keapungan air yang memberi daya tujah ke atas. Yang keempat, saiz haiwan ini membesar melebihi saiz rangkanya. Jadi, kita tengok gambar di sebelah. Ini adalah gambaran rangka dalam bagi haiwan vertebrata akuatik. Okey. Ada lagi penerangannya. Okey, di mana yang kelima, ia mempunyai tulang anggota hadapan yang kecil untuk berenang dan mengimbangi badan di dalam air. Yang keenam, tulang belakang adalah sangat kecil. Okey, nak compare tadi dengan vertebrata akuatik. Yang ketujuh, ikan paus yang dipukul gelombang ke pantai tidak dapat berenang semula ke laut kerana berat badannya yang merosakkan rangka dalamnya. Jadi, haiwan yang terdampar di tepi pantai boleh mati disebabkan oleh tiada daya apungan air. Jadi, ini menyebabkan haiwan tersebut boleh mati kerana rangka dalamnya tidak dapat menampung berat badannya yang menyebabkan organ dalamannya terhempap. Okey. Seterusnya, kita pergi kepada yang seterusnya. Okey, burung. Okey, burung mempunyai tulang berongga dan lebih ringan. Okey, berbanding dengan kedua-dua haiwan vertebrata tadi, burung mempunyai tulang yang sangat ringan. Apa kelebihan tulang yang beringan ini? So, struktur tulang
beradaptasi untuk terbang. Jadi tulang sternum iaitu tulang dadanya, kalau awak dapat lihat dalam gambar selepas ni saya tunjuk ya. Okey, kemudian adalah pipih. Tulang sternum tersebut adalah pipih dan luas, berfungsi sebagai tempat pelekatan untuk penerbangan. Okey, B. Maklumat seterusnya, saiz tengkoraknya adalah lebih kecil. So, saya fokuskan gambar burung ini. Awak dapat lihat saiz tengkorak yang lebih kecil dan sternum yang berada di bahagian dada burung tersebut. Okey, habis part haiwan vertebrata. So, kita akan sambung dengan sistem rangka manusia selepas ni ya.